Okey, baik. Hari ni kita nak belajar penyelesaian segitiga ataupun solution of triangle. Solution of triangle. Triangles. Okey guys, kenapa kita kena belajar bab ni? Okey, kenapa kita kena belajar bab ni? Mungkin ada idea siapa-siapa. Saya nak tahu siapa yang dah belajar? Bagi thumbs. Siapa yang dah belajar tajuk ni? Ada? Semua tak belajar lagi eh? Okey, baik. Alright. Okey guys, tengok. Penyelesaian segitiga, dia macam ni. Dulu macam lama sangat dulu tu kan. Dulu kita selalu cerita pasal right angle triangle. Betul? Iaitu triangle yang mempunyai sudut tegak. Setuju dengan saya? Okey, di mana kita tahu ini kalau sini ada A, sini ada B dan ini ada C. Di mana A dengan B adalah garis, di mana sisi-sisi di antaranya adalah sudut 90 darjah dan C ni dikenali sebagai hypotenuse. Okey, penyelesaian segitiga ini wujud apabila formula-formula daripada Pythagoras theorem tidak boleh diguna pakai dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan bukan right angle triangle. Faham ke? Segitiga tegak. Kan? Sebab segitiga yang kita akan belajar ni macam-macam sisi. Kan? Sisinya dia tak sama. Okey? Setiap sisi ABC adalah berbeza-beza. Okey? Macam-macam color sebab ni. Okey? Sisi A, sisi B, sisi C. Semuanya tak sama. Okey? B dengan C tak sama dan tak ada sudut tegak. Faham eh? Jadi Pythagoras theorem ni tak boleh pakai dalam tajuk ini. Penyelesaian segitiga. Tetapi jangan risau, sebenarnya Pythagoras theorem itu tetap menjadi dia punya asas. Cumanya dalam tajuk ini kita akan belajar formula-formula yang baru. Boleh guys? Penyelesaian di mana formula-formula ini diguna pakai apabila Pythagoras theorem tidak boleh diguna pakai. Faham guys? Siapa? Ada yang tak ingat tu Pythagoras theorem tu macam mana tu? Ada yang tak ingat ke? Bagi thumbs? Angkat tangan ke? Pythagoras theorem macam mana? Yang C kuasa 2 sama dengan punca kuasa pula. Okey, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Yang ni. Ingat tak? Ingat tak? Salah satunya mesti ada satu sudut tegak. Ini. Kesnya dalam kes ni kita nak cari sisi-sisi dan sudut dia, tak boleh nak guna benda ni. Itu sebab tu yang jadi penyelesaian segitiga. Faham guys? Okey, kita tak boleh nak guna Pythagoras theorem. That's why lah kita guna penyelesaian segitiga. Faham? Okey, baik. Sekarang apa yang sebenarnya kita nak belajar pada dalam tajuk ini? Kita akan banyak cerita pasal formula. Okey, di mana formula-formula ini tidak perlu untuk awak hafal dia. Tetapi lebih penting adalah untuk awak tahu untuk guna dia. Faham guys? Boleh Okey, bersedia untuk bahagian yang pertama? Ready? Ready bahagian yang pertama? Kita akan cerita pasal petua sin. Okey, petua sinus 9.1 iaitu petua sinus. Okey. Baik, petua sinus ni macam mana? Okey. Boleh buka muka surat 171. Okey. Ready guys? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Okey, petua sinus. Macam mana petua sinus ni? Okey, jom. Kita kenal petua sinus. Macam mana? Okey, buat segitiga tu. Dah lukis? Kalau dah lukis, bagi thumbs.
Dekat Sir. Saya suruh lukis tu sebab apa? Ada tujuan lah. Saya nak awak tulis bersama-sama dengan Sir. Boleh? Okay, ready? Okay, Husna dah? Sudah? Okay, good. Siapa lagi belum? Siapa lagi belum? Asha dah? Asha, dah ready? Okay, lukis segitiga je. Umar dah Ma? Okay, baik. Now, kita tulis A. Itu tulis B, C. Alright, macam tu. Okay, yang bertentang dengan dia adalah dia punya side. Kalau C, di sini awak tulis C kecil. Boleh guys? Lain sikit dengan nota dalam buku tu, tak apa. Don't worry. Okay. A, yang bertentang dengan dia A kecil, tulis macam tu. Lepas tu B, B kecil. Kalau ada pen merah, guna pen merah, tak ada masalah. Okay, boleh guys? Faham ya? Dapat ya? Okay, petua sinus. Macam mana petua sin ni? Okay, ataupun dikenali sebagai petua sin. Senang sahaja. Okay, di mana kalau kita nak dapatkan A sebagai side dia, dia bila dibahagi dengan sin A, okay, dia akan sama dengan B per dengan sin B. Okay, itu sama juga dengan C per, apa dia agak-agak? Rasanya korang dah boleh agak dah. Apa dia? Sin C. Senang sahaja. Tengok yang atas, tengok yang bawah. Faham ke? Tengok yang atas, tengok yang bawah. Yang atas A, bawah pun A. Kalau yang atas B, bawah pun B. Beres? Faham ke? Okey. Jom. Dah terhafal belum? Kita buat segitiga yang lain. Boleh? Okey, sekarang saya tak nak guna ABC pula. Saya nak guna apa dia? X, Y, Z. Boleh? Cepat lukis. X, Y, Z pula. Boleh guys? Dah. Lukis je. Guna pembaris je guys. Okey, dah. Dah bagi thumbs. Huruf besar X tu huruf besar, Y huruf besar, Z huruf besar. Okey, dah. Sudah. Husna dah. Enda, Umar dah. Alright, baik. Yang bertentang dengan dia. Apa dia? Z kecil pandai. Yang bertentang dengan X. X kecil. Y. Y kecil. Faham ya? Okay, now formula. Saya rasa awak dah terhafal dah formula dia. Betul tak? Siapa yang dah terhafal bagi thumbs. Di mana Z kecil adalah bagi dengan sin Z besar. Betul? Sama dengan apa dia? Kalau Y kat atas, bermaksud sin Y. Faham? Okey, di mana ini X kecil maknanya sin X besar. Di mana, sebab belum bagi tahu lagi, ini adalah sudut nanti kita bagi contoh. Sudut tu maknanya Y tu, Y besar tu maknanya sudut Y. Kalau Z besar tu maknanya sudut Z. Boleh? Terbalik tak apa ke sir? Tak apa. It's okay. Boleh Awak nak terbalikkan macam ni? Boleh juga. Tengok sebab sin Z per dengan Z sama dengan sin Y per dengan Y. Suka-suka hati je terbalikkan formula. Boleh. Saya tak kata salah. It's not salah. It's not wrong. Tidak kisah. Okay, tak kisah yang mana dulu. Tidak ada masalah. Okay, tidak ada masalah. Nak tulis X dulu pun boleh. Z dulu pun boleh. Boleh tak ada masalah. Okay. Yang penting atas bawah dia je. Awak fokus pada atas dengan bawah je. Boleh
Okey. Sinus tentang tentang bagi hipotenus. Tak. Uh, Okey, memang betul. Yang awak belajar tu Aisyah, itu adalah segitiga tepat. Sudut tegak. Okey. Dan setentang hipotenus kan. Formula ini pun sama sebenarnya. Tapi yang itu adalah, yang ni kita akan terus guna dia punya nombor. Dia punya calculation dia. Nanti kejap lagi kita buat. Okey? Boleh? Okey Aisyah? Nanti awak akan lebih faham. Okey, ready guys? Sekarang dah terhafal formula? Alright? Sekarang kita nak buat contoh. Ready? Okey, contoh 1. Contoh 1. Okey. Muka surat 171 dah settle. Kita pergi kepada contoh 1. Kita nak cari apa? Okey, kita tengok contoh 1 muka surat 172. Ready guys? Okey, lukis bersama dengan Sir. Okey. Saya kena terangkan semua contoh-contoh ini supaya awak nampak apa yang sebenarnya kita sedang cari. Okey, ready guys? Okey, sini A, sini B, sini C. Kalau boleh follow tulis bersama-sama dengan Sir. Ini adalah 8.5 cm. Di sini adalah 75 cm darjah. Di sini adalah 34 darjah. Okey, soalan dia apa? Hitungkan panjang BC. Okey, dah. Okey, dah lukis, bagi thumbs. Dah siap lukis dan ni apa semua, bagi thumbs. Saya tahu lukisan ini adalah contoh 1 dalam buku awak. Yes, I know that. But you have to write it supaya awak lebih mudah dapat tangkap apa yang saya ajar. Dapat Boleh? Okey. Ready? Aisyah dah? Husna dah ready? Okey. Mana Atikah? Oh, Atikah tadi tak boleh join sebab dia punya internet problem. Okey, tak apa. Sudah rakam. Okey, baik guys. Dapat ini. Okey, sekarang apa yang kita kena buat adalah awak guna pensel ataupun awak guna pen merah, tak ada masalah. Cuma dalam exam jangan guna pen merah guys. Okey, masa awak berlatih boleh guna. Okey, yang bertentang dengan dia kita tulis yang kecil dia. C kita tulis C kecil dekat sini. A kita tulis A kecil dekat sini. B kita tulis B kecil dekat sini. Ready? Dah ready bagi thumbs. Okey. Dah Akmal sudah? Okey, sekarang ni BC tu apa? BC tu adalah A, betul? Dia adalah A. Jadi kita kena tulis terus formula dia. A divide by sin A besar. Faham ke? Okey, sama dengan apa? Cuba tengok. C kan? Okey, yang maklumat yang kita ada C. B tu tak ada maklumat, betul? Jadi kita ambil C je sebagai maklumat. So maknanya C kecil bahagi dengan sin C. Dapat? Faham guys? Kita ambil yang ada maklumat je. Yang B tak payah tulis Boleh? Dapat ke? Faham ke? Faham bagi thumbs? Okey, dah. Alright. Dah Okey. So, apa yang kita harus buat adalah kita nak cari A. So, kita masukkan je nilai dulu. Boleh A sama dengan berapa? A kita tak tahu. Sin A. A adalah 75. Tulis je. Okey, C berapa? C adalah, C kecil adalah 8.5. Okey, C besar adalah sin 34. Okey? Ready? Okey, dan ini bawa ke sana. Kan? Bahagi dia bawa sana jadi darab. So, tinggallah A seorang-seorang. A sama dengan 8.5 bahagi dengan sin 34 darab dengan sin 75. Okey guys, tekan kalkulator. Ada kalkulator masing-masing?
Okey, ada calculator? Okey. Okey, make sure dalam mode degree Atas ni degree. Okey, baik. 8.5 bahagi. Okey, sin berapa? 34. Okey, tekan sama dengan dulu, tak apa. Okey, lepas tu terus darab dengan sin 75. Sama dengan. Dapat tak sama dengan jawapan dia? Kalau dapat sama macam sila bagi times. Dapat sama, bagi times. Umar tak dapat ke? Oh, Hidayah masuk juga. Okey, baik. Akmadah. Alright, baik. Aisyah macam mana, Aisyah? Aisyah dapat tak? Okey, good. Maknanya cara awak tekan kalkulator tu betul. Okey. Kenapa C8 tu C kecil 8.5? Ni. C kecil 8.5. Ya betul. 8.5 dia bagi. Okey. Assalamualaikum Hidayah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat ya? Okey. Sebab tu saya tulis C kecil ni. Tu tujuan dia. Okey. Okey Hidayah, kita baru mula je. Okey. Tajuk SOT. Yang awak nak sangat tu. Okey. Kali ni kita buat ni. Alright. So kita akan dapat 14.68. Okey. Nasihat saya kamu biasakan untuk ambil 4 decimal point. Tetapi ini adalah melibatkan kalau di tengah-tengah pengiraan. Okey. Ambil 4 decimal point. Maknanya 1468. Okey, apa tu? 25. 4 decimal point. Biasakan. Okey, kenapa sir nak kena buat macam tu? Sebab masa dalam SOT ni, kalau awak menggunakan 4 decimal point, jalan kerja awak punya jawapan akan lebih accurate, lebih tepat. Okey, tetapi kalau kita dah declare dia sebagai jawapan, kita terus boleh ambil 2 decimal point sahaja, tak ada masalah. Okey, BC sama dengan 14.68 cm. Faham guys? Kalau sudut ke gradients ke, mesti guna 4 decimal point. Faham guys? Faham Ada sebab dia, bukannya saya saja sesuruh. Okey Alright. Okey, setakat ini ada soalan tak? Setakat ini ada soalan? Tak ada? Beres? Jelas, clear Masih jelas, masih clear lagi? Okey. Sekarang kita nak pergi contoh 2. Okey, contoh 2 nak kena tunjuk juga. Okey. Okey, contoh 2 guys. Kita pergi kepada contoh 2. Okey, dia melibatkan kita tulis je balik semula. Okey. Kenapa saya suka guna contoh yang dia bagi? Kemudiannya saya minta awak tulis balik semula. Okey. Sebab belajar melalui contoh adalah cara terbaik untuk awak faham. Okey, faham the concept dulu. Okey, lepas awak dah faham konsep, baru pergi soalan. Betul? Bila awak jawab soalan, make sure soalan tu ada jawapan lengkap dekat belakang. Supaya soalan itu akan jadi contoh awak. Faham ke? Itu cara bijak study at maths. Faham? Cara tak bijak adalah belajar at maths, jawapan belakang tak ada. Kan? Main buat, teka-teka je. Akhirnya, kamu nak buat, kan? Buat teka, main teka. Memang berteka-teki ni 5 jam tak habis lagi satu soalan. Betul tak? Setuju? Kalau setuju, bagi thumbs. Kan? Kalau setuju, bagi thumbs. Okey, membebel banyak tapi tak tulis lagi kat sini. Tak habis lagi. 42 jam. Okey, di sini 12 cm.
Di sini 18 cm. Okay guys, ready? Tulis dulu. Satu sebab kedua kenapa saya minta awak tulis lukis juga, sebab saya tak nak awak comotkan buku awak tu untuk conteng-conteng. Bila kita ada contengan kita sendiri, kita senang nak lakar macam mana pun, senang kita nak conteng. Betul tak? Betul kan? Setuju kan? Okay guys, jadi sekarang tulis Q kecil, R kecil, huruf kecil dia, bertentangan dia. Q, maka Q dekat sini. R, maka R kecil dekat sini. P, maka P kecil dekat sini. Faham ke? Dah. Bila dah buat, bagi thumbs. Okey, baik. Dah. Umar dah, Umar? Beres ya, Umar? Fadilah, macam mana okey? Okey. Baik. Setelah itu, kita tengok apa yang dia nak cari. Oh, lupa pula saya nak tulis. Untuk hitungkan sudut. Yang ni dia nak apa? Dia suruh hitungkan sudut. Hitungkan sudut PRQ. Mana satu PRQ? Dia nak cari PRQ. Mana yang tengah? Maknanya yang ni lah dia nak. Dia nak ni. Okey, ingat tak formula tadi? Kalau dia nak yang R tu, maka kita tulis dulu formula sin kita. R per dengan sin R besar. Faham ke? Sama dengan apa? Apa maklumat yang ada? Yang lengkap. Q kan? Okey, tulis Q. Q kecil per dengan sin Q besar. Jelas, clear? Faham? Kesilapan ramai pelajar adalah dia pergi hafal ABC tadi. Ini dia pergi hafal yang ni je. Yang ni ni ABC tadi. Dia pergi hafal yang ni je. Hafal. Lepas tu bila soalan tunjuk pasal ABC, pasal PQR, dia terus pening. Kan? Okey. So jangan pening sangatlah. Ambil je macam tu. Senang je. Huruf kecil dengan huruf besar. Itu saja. Boleh Okey. Setakat ini siapa yang dah rasa dia terhafal dah formula ni? Bagi thumbs. Rasa dah terhafal lah. Dah ni dah dapat lah. Kan? Umar tak dapat lagi, Ma? Umar dah tak dapat lagi? Belum lagi? Dah dapat. Okey. Baik. Okey, sekarang kita nak kira R. Okey, nak kira sudut R. Yang mana satu? Yang ni. Yang ni kita nak cari. Jadi, kita letakkan maklumat yang kita ada. Okey, R ni, R kecil adalah 12. Kita letak je. 12 per dengan sin R yang kita nak cari. Q. Q berapa? Q 18. Okey, per dengan sin Q. Q ada mana? Mana Q? Mana Q? Ni sini. 42. Maka kita tulis 42 darjah dekat sini. Boleh guys? Okey. Ya. Betul. Okey. Baik. Dapat Okey. Jadi, macam mana ni nak buat ni? R duduk dekat bawah. Okey. Ada dua cara. Satu, pindahkan R ke sana. Lepas tu, pindahkan yang ni ke sini balik. Jadi, 2 kali kerja. Okey. Cara yang kedua, kalau nampak ini ada satu penyebut. Kalau ada salah satu macam ni, tak boleh Okey, tak boleh buat terbalik ni. Okey, kalau macam ni, gaya dia, kita boleh terbalikkan. Faham guys? Sebab kita nak cari R yang bawah. Kalau nak suruh mudahkan urusan kita, ini jalan pintas cara pintas. Okey, jadi sin R per dengan 12 bahagi 18. Bahagi dengan sin 42 per dengan 18. Nampak tak apa yang saya buat tu? Okey, saya terbalikkan dua-dua bahagian sekali. Okey, boleh ke buat macam ni? Boleh.
Dayah ada soalan? Okey, Dayah apa soalannya? Cuba buka mic. Tanya. Sir, apa formula dia? Tak, Ya, tak ya. rasa macam mana? Jap. Okay, kan contohlah sudut dia dekat Q tu kan 42. Macam mana kita nak tahu sisi dia yang mana? Sisi dia Bertentangan bertentang ya? dia. Oh, okay. Q bertentang dengan dia, Q kecil. Yang ni tak ada dalam buku, tapi kita yang tulis. Faham? Sir, ya. Faham, sir, thank you. Okey, bila kita tulis, kita senang nak buat formula kita. Boleh faham? Yang bertentang dengan dia Okey, dah dapat dah. Itu saja caranya Dayah. Senang sangat Senang semesek kata orang Kelantan. Kan? Okey, 12 bawa ke sana. Nampak kan senang kan? Mudah gila. Mudah lagi, gila lagi. Oink-oink lagi. Okey, sin R sama dengan sin 42 bahagi dengan 18 darab dengan 12. Okey guys, tekan kalkulator sekarang. Dapat berapa jawapan dia? Okey, tekan kalkulator, dapat dudukkan dulu jawapan yang tu. Kita belum sin inverse lagi, saya akan ajar sekejap lagi. Sebab ada yang form 4 yang tak biasa lagi dengan sin inverse. Okey, sin 42. Okey, boleh darab dengan 12 dulu ataupun bahagi dengan 18, boleh juga. Darab dengan 12 bahagi 18. Doesn't big matter, dia akan jadi 0 perpuluhan. Yang ni ambil 4 decimal point, 0.4461. Okey, 4461. Boleh dapat? Okey, ini adalah sin out. Sin out. Okey, macam mana kita nak dapat sudut R? Sekejap. Tanya dulu. Okey, dapat tak 0.4461? Siapa dapat, bagi thumbs. Dapat ke? Okey, boleh. Faham, dapat. Umar dapat mah? Tak nampak thumbs dia pun. Mana Umar? Okey. Okey, baik. Jadi, sin ni bila kita bawa ke sana, dia akan jadi sin inverse. Sin inverse macam mana? Tekan je kalkulator. Rasanya semua tahu. Tekan shift, tekan sin, dia akan jadi ada negatif 1 ke atas tu. Dan tekan answer. Okey, dan kita letak jawapan ni, kita akan dapat 26 perpuluhan berapa tu? 49. Sama ke jawapan dia? 49 darjah. Okey, dapat guys? Adakah dapat? 26.49 dapat? Okey, baik. Asya macam mana dapat? Asya okey? Fadila, alright, good. Umar macam mana Mah? Dapat Mah? Mudah sangat lah ni. Okey. Baik. Okey, Umar dapat Mah? Bagi thumb, bagi signal thumbs tu supaya saya nampak. Okey. Dah. Alright. Correct. Okey, baik. Dapat macam mana sebenarnya nak cari dan guna formula ini? Senang kan? Simple kan? Sangat-sangat mudah. Okey, baik. Sekarang kita nak pergi kepada contoh 3. Ready guys? Ni contoh 1, contoh 2, contoh 3. Okey, semua se-follow buku je. Kenapa se-follow buku ni? Senang awak nak buat ulang kaji. Jadinya sudut R tu, ya. Okey, sudut dia bukan sudut lagi tu. Itu baru sin. Okey, R tu adalah 0.4461. Lepas tu awak kena sin inverse dulu. Okey, sin inverse akan dapat 26.49. Itulah baru sudut dia. Yang ni baru dapat sudut dia. Okey Husna? Dapat Okey. Alright. Ini adalah nilai sin ni.
0.4461 ni. Okey, boleh? Beres? Okey, sekarang kita nak pergi kepada contoh 3. Sin inverse tak payah tulis, tak apa. Tak perlu tulis. Awak tekan calculator je. Awak tekan calculator, terus tulis jawapan. Okey, kalau awak perasan dalam contoh dalam buku pun, dia tak tulis sin inverse. Okey, sin inverse ni kita tak tulis. Biasanya kita akan terus tulis dia punya jawapan sahaja. Okey, boleh sin inverse. Ada pelajar dia kata shift sin shift. Memanglah nak tekan dia kena tekan shift dulu. Kan? Itu namanya adalah sin inverse. Ataupun dalam bahasa Melayu adalah sin song sang. Okey? Sin song sang. Okey, baik. Contoh 3. Kita nak pergi kepada contoh 3. Ready guys? Bersedia? Okey, contoh 3 saya kena terangkan juga. This is very important. You guys have to know about this. Okey, sangat penting sebab kamu akan jumpa keadaan ini kadang-kadang. Okey, macam mana? Okey, jom kita tengok. Okey, contohnya di kat sini dia bagi D, dia bagi F dan ini adalah E. Okey, lepas tu sini adalah 19.2 cm. Okey, di sini adalah 12.8 cm dan sudut oh, dia tak bagi sudut tu. Kejap. 26. Okey, sini 26. 26 darjah Betul kan? Betul. Okey, dah. Dalam buku awak tu dia tak tulis. Okey, dia nak cari apa? Okey, dia nak cari sudut DEF. Okey, cari sudut DEF. Mana sudut DEF yang ni? Okey, di mana dia ada buat penyataan tu? Di mana dia adalah sudut cakah. Okey, sudut cakah atau dikenali sebagai obtuse angle. Obtuse angle. Okey guys, dapat? Kalau dia kata sudut obtuse angle, maksudnya dia adalah lebih besar daripada 90 darjah. Ni kalau 90 darjah kan, dia ke sini. Ni dia sudut dia. Daripada sini sampai sini. Faham Lebih 90 darjah. Okey, jom kita kira macam mana sebenarnya kita akan dapat. Okey, sebelum kita nak kira, kita kena tahu dulu dia punya position. Okey, E besar. Bertentang dengan dia adalah E kecil. Tulis. Okey, F kecil kat sini. D kecil dekat sini. Dapat guys? Okey, apa yang kita nak dan apa yang maklumat yang ada. Okey, saya dapati bahawa yang kita ada D. Yang kita nak adalah E. Jadi maknanya E sin E. Nampak ke? Sama dengan apa maklumat yang ada? D. Okey, D kecil per dengan sin D besar. Okey, dapat guys? Okey, nampak tak dia sama yang tadi, dia nak yang bawah. So kita terbalikkan siap-siap boleh? Terbalikkan siap-siap. Faham ke kalau sebab terbalikkan ni? Sin E per dengan E. D sin D per dengan D. Faham Kalau tak terbalikkan tak boleh ke sir? Boleh, sama je. Nanti pindah-pindah lah. Okey, saya terbalikkan so mudah pengiraan. Boleh? Dapat? Jelas? Clear? Okey, so sekarang kita gantikan nilai.
Di mana sin E, E kecil kita adalah 19.2 sama dengan sin D besar adalah 26 dan D kecil adalah 12.8. Okey, baik, kita dah dapat benda tu. Ya, konsep asas ni baru. Baru satu formula baru, Dayah. Okey, yang ni bawah ni kita bawa sana. Sana. So, dapat dengan sin E sama dengan, okey, sin 26 darjah bahagi 12.8 darab dengan 19.2. Setakat ini faham apa yang saya buat? Okey. Cuba tekan E dapat sin E dapat berapa tu? Okey, sin 26 darab dengan 19.2. Okey, bahagi 12.8. So kita akan dapat berapa? 0. Ambil 4 decimal point 5756. 6. Silap. Okey. 0.6575. 6576. Okey, sama tak? Okey, sama macam contoh tadi. Okey, saya nak semua tekan sin inverse dapat apa? Sin inverse kita akan dapat apa? Okey, shift sin inverse. Inverse answer lah. Okey, kita akan dapat 41 perpuluhan. Perpuluhan apa? 11 darjah. Adakah sama dengan Sir? Betul, Husna dapat 41.11. Umar dapat sama? Kalau dapat sama, bagi thumbs. Okey, kalau dapat sama, bagi thumbs. Okey, Fadilah dapat? Jelas, dapat ya? Alhamdulillah. Okey, baik. Siapa yang follow YouTube, kejap lagi lepas habis dapat jawapan ni, saya akan tutup YouTube punya ni. Kita akan terus kepada konsep seterusnya. Okey? Kalau nak tahu lebih lanjut macam nak sertai kelas kita, pergilah dekat Pro-Amat Academy punya website, register kat situ. Okey, baik. F tak payah cari, tak payah. Dia nak E je. Dia nak sudut ni, DEF. DEF tu maksudnya sudut ni. Sudut DEF. Dia nak sudut ni. Faham? Dia nak sudut yang ni. Yang ni. Mamat ni. Okey, jadi F tu tak payah cari. Okey, so dah dapat E 41.11. Baik, logik tak? Ini adalah 41.11. Logik tak? 41.11. Sedangkan dia kata ini adalah sudut cakah. Ini adalah sudut cakah ni. Dia dah bertentangan, betul tak? Okey, baik guys. Sebenarnya bila dia kata dia adalah sudut cakah, yes, memang tak logik. Yang ni yang saya nak terangkan. Okey? Bila dia cerita pasal sudut cakah, sebenarnya 41 ni bukan duduk dalam ni. Sebenarnya 41 ni duduk luar ni. Faham ya guys? Dia duduk dekat tepi. Dia duduk dekat tepi. Jadi maknanya sudut sebenar dia berapa? Sudut sebenar dia berapa? 180 tolak dia. Sudut E yang sebenar adalah 180 darjah tolak dengan 41.11 darjah. Faham guys?
Okey, tolak. Kejap lagi saya cerita. Tolak dulu. Kejap lagi saya sambung cerita dia tu. Tak habis lagi cerita dia ni. Kan? Tak habis lagi cerita dia ni. Okey, 41.11. Okey. Dapat Sudut dia adalah 138.89 darjah. Sebab dia adalah sudut cakar. Boleh? Okey. Okey, kenapa kita kena buat macam tu? Okey, jom kita cerita sikit. Siapa nak tahu cerita ni sebenar ni? Yang sebenarnya cerita ni pasal apa? Siapa nak tahu bagi thumbs? Husna seorang je nak tahu Se-PM Husna je Saya lah. nak tahu, sir. Okey, baik. Okey, semua pegang kalkulator boleh Semua pegang kalkulator masing-masing. Saya nak kamu tekan. Okey. Okey, saya nak lukis sudut 60 darjah. Di sini adalah 120 darjah Okey, baik. Fadilah tak ada kalkulator ke? Okey. Ada. Okey, baik. Sekarang ni saya nak awak tekan kat kampung. Oh, tak apa. Okey, tak apa tengok saya tekan kalkulator saya. Okey. Fadilah tengok kalkulator saya tunjuk ni, saya tekan. Okey. 60. Okey, cuba tekan sin 60 darjah. Dapat berapa guys? Tekan sin 60 darjah. Okey, dapat macam tu. Betul. Awak akan dapat 0.8666. 66 ke? 660. Dapat tak? Sama? Hidayah dapat? Semua try Tekan Dapat, sir. Okey, dapat kan? Okey, baik. Sekarang cuba tekan sin 120 darjah. 120 darjah. Dapat apa? Tekan sekarang. Sin 120 dapat apa? Sama, sir. Sama. 0.8660. Kenapa sama ya? Kenapa sama? Okey, ini dah dalam fungsi trigonometri. Ini cerita pasal trigonometri. Okey, apabila sudut telah melepasi 90 darjah, maka sudut belah sini akan dikira sebagai sudut dia. Kan di sini ada sign kan? Opposite over hypotenuse adjacent. Betul? Bila dia lepas belah sana, okey, dia akan ambil belah sini pula. Faham ke? Ni segitiga dia. Lepas tu dia bawa ke sana, di sini pula segitiga dia. Faham ke? Kalau dia belah sini 60 darjah. Okey, kalau dia bawa ke sana, kan dah 120 darjah. Dia tak ambil yang ni. Dia ambil yang ni. Ambil 60 darjah ni juga. Faham? Dia mesti ambil segitiga. Sekarang ni kalau dah ambil sini, nak segitiga ke mana? Macam gitu, tak boleh. Dia mesti sudut tegak 90 darjah. Sini mesti ada 90 darjah sini tegak Faham ke? Jadi maknanya kalau kita dapat sudut dia kata sudut cakar, maka kalau kita dapat jawapan adalah sudut optis, sudut acute angle, sudut yang cute kan, acute angle kan cute kan. Okey, sudut acute angle, maka kita kena tolak 180 darjah untuk dapat yang sebelah dia. Sebab jawapan dia tetap sama macam ni. Faham guys? Faham ya? Kan. Faham lah tu kenapa jadi gitu Okey. Baik. Jadi kalau jumpa lagi soalan macam ni, kita akan dapat kira dia. Boleh guys? Ada soalan? Kita buat satu soalan tentang dia boleh? Boleh? Okey. Baik. Alright. Thank you very much siapa yang follow dekat YouTube channel. Okay, thank you.
Alright. Okay. Okay, baik. Bismillah. Okay. Okay guys. Ready untuk teruskan? Bersedia? Kita nak pergi kepada soalan. Okay, kejap. Ambil dulu ni. Bagi kat korang. Kan. Ui, banyak dah ni nota ni. Nanti terkumpul banyak sangat. Nanti ni pula kan. Korang tak tahu nak tengok mana satu. Alright, sini. Kat, sebagi dekat kita punya group. Okay. Setakat ini faham tak apa yang kita belajar ni? Boleh faham? Jelas? Clear? Alright. Contoh 1, contoh 2, contoh 3. Contoh 3 ni penting untuk kita faham. Kat. Okay. Boleh? Jelas, clear, simple, mimple. Okay. Bismillah. Okay, sudah ni ke? Sudah share ke? Belum share lagi Belum share lagi baru nak share. Okay, boleh? Let's go. Kita nak cerita pasal soalan. Okay, jom kita try. Okay. Kita tengok sudut. Kita tengok soalan 6. Oh, terus lompat soalan 6. Okay, soalan nombor 6. Ready guys? Tak apa, lepas ni kita buat soalan lain pula. Okay. Situ. Sini. Sebab saya nak bagi kamu kefahaman tentang sudut obtuse tadi tu. Okay, ini adalah salah satu dia punya soalan dia. Okay, sini 7. Sini 9. Sini 40. Okay, dapat? Okay, Lukis. Dia nak apa? Dia nak calculate angle KML. Dia nak sudut ni. Okay, sebab ni tengah Dia nak sudut ni. Dia nak sudut M. Okay, dah? Dah salin? Sudah menyalini? Sudah menyalininya? Dah Dah salin? Cepat. Okay, baik. Ready. Dah dah ready? Mana Umar tadi? Dah tak ada Umar pula dah. Kan. Tak apalah. Sedar rakam ni nanti tengok balik rakaman. Okay, baik. Okay, sekarang kita nak buat formula senang je. Kita tengok yang bertentang dia L. Bertentang dengan dia letak L kecil. Dekat sini. M bertentang dengan dia tulis M kecil. K bertentang dengan tulis K kecil. Boleh Okay, apa maklumat yang kita ada? Maknanya L ada maklumat. Maknanya L kecil bahagi dengan sin L besar. Sama dengan M yang kita nak cari. Okay, M kecil per dengan sin M besar. Ready guys? Dapat? Sekarang dia nak M. Kan? Okay, tak apa. Okay, M ni duduk kat bawah. Okay, kita buat cara biasa lah boleh. Bawa naik atas gitu, gini-gini. Macam tu. Okay, jom. Kita bawa M ni bawa naik atas. L ni bawa sana. So, maknanya sin M bawa naik atas sana. L dengan M ni bawa ke sana. Jadi, maknanya darab dengan sin L per dengan L kecil.
Faham ke apa yang saya buat tu? Sama je kan? Okey, dapat sin M. Kenapa Zul guna marker merah ni? Aduh. Okey, baik. M kecil 9 darab dengan sin L besar 40 per dengan L kecil. L kecil berapa? 7. Okey. Dapatkan sin M berapa? Cepat kira. Sin 40 bahagi 7. Sama tak dengan saya? Okey. Tak apa. Okey, jadi 0.82644. 0.82644. Macam tu 2644. Okey. Sama ke dengan saya? Sama? Ke lain? Sama? Alright. Okey, dah. Akmal macam mana dapat? Okey, sekarang kita nak sin inverse. Sin inverse kita akan dapat M. M besar sama dengan berapa? Okey, sin inverse. Shift sin inverse. Okey, tekan sama dengan. Kita akan dapat 55 perpuluhan 734. Okey, cuba tengok dia. Ini sudut cakar ke? Ya, ini sudut cakar. Sudut cakar. Bila sudut cakar, kita kena buat apa dengan M? Ingat tak? M sebenar dapat 180 tolak dengan 55.734. Dapat guys? Tolak dapat apa? Sila tarik jawapan awak. Faham je? Boleh? Okey, berapa jawapan? Syah, berapa jawapan Syah? 124.266. Okey, kita tengok. 180 tolak dengan dia. Yes, 266. Okey, maknanya 124.267. 266 ke 27? 27 lah. Terus. Okey, ni sudut dia. Faham guys? Semua faham? Jelas? Clear? Dapat Okey, ini adalah sudut sinus. Sudut sin. Okey, beres. Sama tak jawapan? Beres ke? Slow sikit saya mengajar ni malam ni. Okey, dapat Okey, jelas, clear, senang dapat ni. Kan? Alright. Sama juga kalau kita nak mencari nilai ni. Okey, jadi kalau kita nak mencari sisi sudut, tadi kita dah buat dah. Okey, sisi, lepas tu cari sudut, lepas tu cari sudut yang melibatkan sudut cakar. Beres semua. Dapat Hari ni saya nak memperkenalkan satu lagi formula. Sudut sinus. Satu lagi. Petua kosinus pula. Muka surat 179 guys. Yang ni dah faham Ready Faham Yang ni dah faham. Sudut sin okey. Jelas, clear. Beres Okey. Jadi sekarang
terus lompat ke muka surat 179. Kenapa saya tak explain dulu pasal ambiguous case-nya apa semua kan? Biar dulu, sabar dulu. Awak kena terus belajar pasal petua kosinus. Ready guys? Ready. Petua ni nak 9.2 Okey, petua kosinus. Allah besarnya. Besarnya. Okey, baik. 9.2 iaitu petua kosinus. Petua kosinus. Macam mana petua kosinus ni? Okey, dia tetap segitiga juga. Okey. Pun melibatkan ABC juga. Okey. Buat bersama dengan saya. Okey, A, B, C. Ini sudut dia. Okey, yang bertentang dengan dia, yes, B kecil, C kecil, A kecil. Okey, petua kosinus ni macam mana? Kejap, kamu tulis dulu. Tulis dulu guys. Okey, dah. Dah ke? Sudah. Okey, Asha dah. Alright, Husna? Beres? Akmal, dapat? Tukis. Okey. Petua kosinus ni macam mana? Petua kosinus apabila kita tidak boleh guna formula sin untuk menyelesaikan masalah dia. Macam mana tu? Contohnya dia tak bagi sudut, dia bagi sisi je semua. Jadi kita tak boleh nak guna sin. Kita tak boleh nak guna petua cosine tadi. Kan? Jadi masalah dekat kita. Jadi kita ada satu lagi formula iaitu petua kosinus. Okey, ready guys? Okey, jom kita nak belajar petua kosinus. Tengok. Okey, dia kalau bermula dengan A kuasa 2. Maksudnya pengakhiran dia adalah cos A. Okey, tulis dulu sama dengan saya. A kuasa 2, ada ruang sikit. Lepas tu hujung dia adalah cos A. Formula ni juga ada diberi dalam exam tak perlu hafal. Tapi hari ni saya ajar awak macam mana tak nak terhafal dia. Boleh? Kan. Ready. Ready? Dah sebab kita nak isi yang dalam ni. Okey, baik. Sekarang ni kita ada A dah kan? Okey, selain daripada ni kita ada B dengan C lagi nak isi. Okey. Kita isi macam ni. B kuasa 2 tambah dengan C kuasa 2. Terbalik pun tak apa. Nak C dulu ke B dulu ke tak ada masalah. Faham guys? Okey, tulis B kuasa 2, C kuasa 2. Okey, tolak 2 BC. Okey, faham ke? Dapat tak? Okey. Kita tutup ini. Kita buat B pula boleh? B kuasa 2. Apa dia kat sini? Cos B. Ready guys? Ready. Dah ready belum? Dah. Okey, kita nak isi apa? Selain daripada B. Selain daripada B, C dengan A kan? Okey, letak A kuasa 2 tambah dengan C kuasa 2 tolak 2 AC. Tada, dah siap. Senang tak? Senang aja, dah dapat 2 formula dah. Okey. Sekarang kita buat C pula. Okey, ready? Okey, tulisan lain lah. C kuasa 2. Okey, sama dengan cos C besar. Okey, ready nak isi dalam. Okey, saya rasa awak dah boleh isi dah ni. Kan? Betul tak? Asha dah boleh cuba dah isi ni. Kan? Okey, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB C.
Cuba tengok dekat formula tu. Betul tak? Formula dia. Kan? Panjang kan formula ni kan? Hari ni dah terhafal dah. Siapa dah terhafal sekarang? Bagi thumbs. Siapa dah terhafal bagi thumbs? Miracle Okay. Ini tak miracle lagi. Ini kita tengok miracle tu tak. Okay, baik. Jom kita tengok sini Okay guys. Sebagi segitiga lain pula. Okay, korang nak apa? Abjad. RST. RST. Boleh? Okay, lukis. Okay, T kecil. R kecil. S kecil. Dah. R kecil, S kecil, T kecil. Okay. Ready? Dah ready bagi thumbs? Sudah ya? Husna dah? Mana Umar tadi? Tak ada dah Umar. Okay. Fadilah dah? Aisyah dah ready. Husna dah ready. Fadilah dah ready. Dah siap lukis dah? Okay. Akmal dah? Okay, jom kita buat formula dia nak. Tadi ABC kan? Sekarang tak ada ABC dah. Habis kau. Macam mana? Macam mana nak buat? Okay, nak ambil apa? T dulu. Okay, kita tak T. T kecil kuasa 2. Sama dengan cos T besar. Okay, ready? Ready kita nak isi ni. Ready Okay, ambil selain daripada T. R kuasa 2 tambah dengan S kuasa 2 tolak 2 RS. Dapat? Faham? Jelas, clear? Dapat ya? Okay. Okay, senang awak buat yang ni dulu. S pula. S kuasa 2. Okay, cos S. Okay, cuba dulu. Awak cuba dulu. Kan? Lepas ni saya follow. Saya ikut. Kalau dah siap tu bagi tahu saya. Bagi thumbs. Kalau dah siap bagi thumbs. Okay. Husna dah siap bagus. Aisyah dah siap belum? Fadilah dah siap. Akmal, macam mana Akmal? Dah siap formula awak? Alright. Okay, S. Selain daripada S, kita ada R dengan T. Letak je. R kuasa 2 tambah dengan T kuasa 2 tolak 2 RT. Terhafal? Beres. Okay, last kali adalah formula apa? RS, R lah. Okay, R kuasa 2. Okay, cos R besar. Jadi, dekat sini adalah T kuasa 2 tambah S kuasa 2 tolak 2 TS. Okay. Faham Aisyah? Dapat? Jelas, clear? Saya nak tanya, ada tak yang sesuai hafal? Tak, saya tak suruh hafal. Okay. Tapi sekarang dah terhafal? Sudah. Awak tengok segitiga tu pun awak dah tahu formula dia. Okay, faham This is how to study at maths. Jangan main hafal-hafal. Hafal-hafal tu akan menyebabkan awak susah untuk belajar at maths. Betul tak? Sebelum ni kita jadi susah sebab kita banyak kena hafal. Betul? Setuju tak dengan saya? Kan? Kita banyak kena hafal sebab tu kita rasa at maths ni susah. Sekarang ni saya dah hapuskan satu benda yang paling susah dalam hidup awak, iaitu menghafal formula. Saya dah padamkan dia. So sekarang ni fokus pada subjek. Boleh? Dapat Husna? Dapat Akmal? Dapat Fadilah? Alright. Baik. Sekarang tak guna kalau kita tak tahu nak guna formula ini. Betul tak? Tahu saja tapi tak tahu nak guna. Apakah halnya? Kan? Jom kita buat
satu contoh. Boleh guys? Ready? Kita ambil contoh dia. Okey, kita ambil contoh 1. Okey, contoh 1. Alright, contoh 1 macam mana? Dia bagi macam gitu. Gitu. Okey. Lepas tu yang ni A, yang ni B, yang ni C. Okey, yang ni 16.5. Sini adalah 10 cm. Di sini adalah 12 cm. Okey, baik. Sekarang dia nak suruh hitung sudut BAC. Mana sudut BAC? Sudut A ni. Iaitu kat sini, BAC. Okey. Guys, nampak tak ini formula segitiga ni kita tidak boleh guna formula sin. Formula sin tak boleh guna. Betul tak? Sebab semua maklumat tak lengkap. A dengan A kecil tak lengkap. C dengan C kecil tak lengkap. B dengan B kecil tak lengkap. Jadi, apa yang kita harus buat adalah kita kena guna cos. Okay, so kita buat dulu C kecil dia kat sini. B kecil dia kat sini. A kecil dia kat sini. Okay, ready guys? Ready? Okay, sekarang apa yang kita nak? Kita nak A. Betul? Nak A besar tu. Jadi kita buat formula A dulu, boleh? Ready? Ready formula A? Okay, Aisyah tanya apa? Kalau sin U kena ada darjah kat dalam segitiga ke sir? Kalau sin tu kena ada darjah. Ya, kalau ada satu darjah dekat dalam, tapi maklumat dia lengkap, maknanya kita boleh guna sin lah. Mana sudut yang bertentangan dengan dia tu ada, mana kita boleh guna sin. Kalau kita tak boleh guna, maknanya senang cerita, awak tengok segitiga tu, kalau awak kena fikir, boleh tak guna sin? Kalau tak boleh guna sin, guna cos. Itu je. Boleh faham? Bila tengok segitiga tu, awak cuba, boleh tak guna formula sin? Kalau tak boleh guna formula sin, maka gunalah cos. Teruskan macam tu saja. Boleh? Okey. Jadi macam mana nak biasakan benda tu? Kena buat soalan baru tahu. Awak dah biasa dengan soalan, awak akan tahu. Okey? Okey, sekarang maklumat yang kita nak adalah A. Maknanya kita mesti ada cos A dekat belakang. Okey, ingat. Cos A dekat belakang. Bila cos A dekat belakang, sini A kuasa 2 dapat. Faham tak? Itulah tujuannya kenapa kita kena tahu susunan dia tu. Boleh? So sekarang kita nak isi yang dalam. Apa dia? B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak apa? 2 B C. Dapat guys? Dapat yang tu Faham ya? Faham ya? Okey, so sekarang kita masukkan nilai. Alright, kita tukarkan nilai. A mana A? Sebab tu kita sangat penting kita tulis A kecil, C kecil, B kecil ni supaya kita ada panduan. Boleh Okey, so sekarang kita masukkan nilai. A kecil adalah 10 kuasa 2. Okey, B kuasa 2, 12 kuasa 2. Tambah C adalah 16.5 kuasa 2. Tolak 2, B adalah apa? B adalah 12. C adalah 16.5 cos A. Panjang kan jalan kira dia? Okey guys, senasihatkan tekan 1-1. Yang ni jadi 100. Yang ni 12 kuasa 2 tambah dulu dengan 16.5. Cuba. 16.5 kuasa 2. Tekan je. 12 kuasa 2
tambah dengan 16.5 kuasa 2. Tekan je. Awak tulis je. 416.25. Sebab kalau awak masuk semua sekali, nanti risiko untuk salah sangat tinggi. Okey, kira dulu. So, 2 darab dengan 12 darab dengan 16.5. Okey, tekan dulu. Jadi 396 cos A. Sama macam se? Guys, sama? Sama tak? Korang okey ke tak ni? Are you okay guys? Sama tak? Boleh? Nampak formula ni sikit terus. Alamak, banyaknya. Relax. Jawab mesti tenang. Boleh? Jawab mesti tenang. Kan? Jangan terlalu lambat, jangan terlalu terhege-hege. Okey, jadi yang ni bawa ke sana. Nampak tak ni? So, tolak terus. 100 tolak dengan dia. Tolak je terus. 100 tolak dengan 416.25. Tak payah tulis tak apa. Kita tolak je terus. Kita akan dapat jawapan macam tu. So, jadi negatif 316 perpuluhan berapa? 25. Kita ringkaskan je. Negatif 396 cos A. Jadi mana ini bawa ke sini. Okey, bahagi je terus. Tak ada masalah. Okey. Bahagi negatif berapa? Okey, bagi negatif 396. Okey, dia akan dapat macam tu. Okey, baik. So, cos A 0.7986. 0.7986. Betul ke? 97986. Sama tak dengan se? Sama ke? Okey, nilai A. Perasan tak? Selalu sambung-sambung guna answer. Okey? Tujuan se adalah supaya jawapan akhir se tak lari. Selalu guna answer ni. Okey, jadi guna answer ni untuk kita inversekan dia. Maknanya shift cos inverse tekan answer sama dengan dia. Dapat 37.00. Kita ambil 37 terus. Darjah. Dapat guys? Asha dapat lain. Salah tekan kalkulator. Asha dapat lain, confirm salah tekan kalkulator Asha. Cuba tekan sekali lagi. Tekan sampai dapat. Follow cara setekan kalkulator. Okey. Follow cara setekan. Macam mana? Okey. Setekan satu-satu. Okey. Sekira 12 kuasa 2 tambah dengan 16.5 kuasa 2. Setekan dulu. Saya akan dapat yang ni. Kan? SD tu. 46. Saya tulis sini. Okey, lepas tu sekira 2 darab 12 darab 16.5 yang ni. Saya tulis sini. Okey, 396. Okey, lepas tu apa yang saya buat? Alamak, dah hilang. Okey, lepas tu bila saya ni, saya bawa masuk sana, tolak. Lepas tu bahagi, lepas tu bahagian ni. Okey, Asha dah dapat kira? Dapat tak 37? Dapat tak? Alhamdulillah. Okey, correct. Dapat tu? Okey. So, sini berhati-hati guna kalkulator. Okey, kemahiran menggunakan kalkulator sangat-sangat penting di sini. Kemahiran kalkulator. Akmal sudah ajar benda ni Akmal? Ada lagi masalah siap Akmal ni. Kan, benda ni dah ada khusus khas lah dengan se.
Okey, pasal kalkulator ni. Kan? Okey, kemahiran kalkulator adalah salah satu kemahiran penting. Okey. Okey, sin songsang. Semula sin songsang. Sin inverse masukkan 0.7986. Dapat apa pula sin dia cos lah. Husna, cos bukan sin, cos. Sin cos. Cos 0.7986. Oh, dapat 37. Salah tekan mana lah nak ni. Kan? Baru cerita pasal kemahiran kalkulator. Baru cerita. Okey, baik. Dah, itu je. Itu sahaja untuk tajuk yang ni. Oh, kita buat satu lagi soalan terakhir, boleh? Boleh? Contoh akhir. Last. Contoh 2 tu. Ready guys? Oh, bila saya kata, soalan terakhir. Semangat. Kan? Semangat tiba-tiba naik balik semula. Okay guys, jom kita tengok contoh 2. Kena buat juga satu lagi supaya korang boleh faham dengan lebih jelas. Okay. Macam mana sebenarnya ni? 1, 2. Soalan terakhir jadi macam tu pula ya. Okey, baik. Okey, sini Q, sini P, sini R. Di sini ada 20 darjah. Okey, sini 10, sini 8. Sorry. Go. Abah ada kelas. sorry anak saya. Kacau je. Okey, baik, dia bagi macam tu. Lepas tu dia nak hitungkan PR. Dia nak panjang PR. Dia nak panjang PR. Okay guys, tulis Q kecil kat sini. P kecil kat sini. R kecil kat sini. Okay, boleh? Okay, kalau guna formula sin, boleh ke ni? Q sin Q besar. Sudut tak cukup, satu lagi. Nampak tak? Kita tak boleh guna sin. Sebab apa? Kita tak cukup maklumat. Okay, dia bagi yang sini tapi yang ini dia tak bagi. Jadi mana maklumat kita tak cukup untuk guna sin. So apa kita harus buat? Kita guna cos. Okay, ready. Dia nak apa? Dia nak PR. Mana PR? PR adalah Q. Q kecil kan? Maknanya kita letak Q kat sini. Q kuasa 2. Ready guys? Ni jadi cos Q. Padahal ada soalan? Kejap. So, kalau dalam exam kan, macam mana kita nak tahu nak kena guna sin ke cos? Okey Fadilah, macam ni. Awak tengok soalan tu, kan awak cuba guna sin dulu. Awak cuba guna sin. Cuba tengok maklumat dia. Macam tak boleh gunalah sin. Maknanya awak kena guna cos lah. Boleh faham? Apa-apa soalan, cuba guna sin dulu. Boleh? Lepas tu guna cos. Habis tu ada banyak formula ke dalam ni sir? Tak, ada 2 ni je. Ada 2 je. Kan? Ada 2 je yang mencari sisi dan sudut. Ada 2 ni je. Don't worry. Kalau tak boleh guna cos, guna sin. Tak boleh guna sin, guna cos. Itu je. Tak percaya? Cuba tengok sebelah. Dah habis dah tajuk kita. Tinggal nak cari luas dengan apa lagi tadi? Dengan ambiguous je. Itu saya nak cerita minggu depan.
Faham ke? Mana ada banyak soalan ni? Sikit je. Don't worry, apa yang saja setahu apa yang saja. Okay, faham alright. So don't worry, formula lain tak ada dah. Ada dua tu je. Kalau tak boleh pakai cos, pakai sin. Kalau tak boleh pakai sin, pakai cos. Kalau dapat soalan, tengok dulu boleh guna sin tak? Kalau boleh guna sin, senang lah. Cos dia panjang sikit. Boleh? Faham Fadilah ya? Dapat. Tangent tak ada. Mana ada? Tak ada. Tangent tu tak ada kat sini. Dia ada ke tempat lain. Tangent ni tak ada. Pasal tangent pasal cos dengan tu je. Okey, boleh? Beres? Jom kita nak isi dalam. Okey, Q dah ambil. Jadi tinggal R dengan P saja. R kuasa 2 tambah dengan P kuasa 2 tolak dengan 2 RP. Beres? Beres guys? Okey. Okey, beres? Jom kita isi dalam dia. Okey, kita nak cari Q sekarang. Okey. Q kuasa 2 biarkan dia kat situ dulu. Kuasa 2 tu biar dulu, nanti kita kira dulu yang lain. Okey, R adalah 8 kuasa 2 tambah dengan P. P adalah 10 kuasa 2 tolak dengan 2 darab dengan 8 darab dengan 10 cos berapa tu? Cos 20 darjah. Okey. Okey. Sorry. Okey, baik. Dah Okey, ini akan jadi 64 tambah dengan 100 tolak dengan 80 kali 2 160 cos 20. Sekejap. Betul ke secongak tu? Betul kan secongak Betul ke? Betul dah ke? Okey, ni jadi 164 tolak dengan 160 cos 20 darjah. Okey, Q kuasa 2. Alright. Q sama dengan punca kuasa. Okey, isi yang dalam tu. So, 164 tolak dengan 160 cos 20. Okey. Jadi 13.64 9. Punca kuasa. Jadi 3.694. Betul ke sih? Betul ke? 994 cm. Okey, Q dah dapat. Iaitu PR. PR sama dengan 3.694 cm. Dapat sama macam se? Sama. Aisyah dapat tak? Okey. Fadilah dapat. Akmal macam mana? Beres dah? Jelas? Clear? Akmal beres? Dapat. Alhamdulillah settle. Untuk kelas kita pada malam ini. Ada soalan guys? Dah selesai. Dah selesai kelas kita pada malam ni. Nanti minggu depan kita akan belajar satu lagi. Boleh Satu bahagian lagi. Okey, nampak tak? Saya nak tanya, senang ke tak? Okey, kalau rasa senang, bagi tahu. Antara 1 sampai 5. Senang dia tu sampai mana? 1 tu senang sangat. 5 tu susah sangat. Rasa-rasanya yang ni yang kat mana? 1 sampai 5. Kan? Kalau 1 tu senang, kalau 5 tu susah. Kan? 1 atau 2. Baiklah kata 1. Kan? Tahap senang tu tahap 1 je. Admit guys. Ini admit guys.
Kan? Korang sedar tak korang sedang belajar Maths ni? Kan? Berani korang kata Maths senang kan? First time ni jumpa orang kata Maths tu senang ke? Senang je. Kan? Berani kata level 1. Kan? Kalau kena cara, dia akan jadi sangat senang. Faham sama macam dengan kita buka tin susu. Kalau pakai kaki, memang sangatlah senang. Memang sangatlah susah. Betul tak Fadilah? Setuju tak dengan saya? Buka tin susu pakai kaki. Senang ke susah? Susah gila. Kan? Tapi kalau kita guna pakai pembuka tin, senanglah dia. Kalau pakai pisau, susah sikit. Tapi boleh buka juga, senang juga. Tapi kalau pakai sudu, saja cari penyakit. Kan? Buka tin susu guna sudu. Yang ada penutup tu bolehlah pakai sudu. Kan? Yang pakai tin tu. Yang kena buka pembuka tin tu. Kan? Senang tak? Faham tak akronim dia? Dia macam tu. Belajar cara mudah, cara senang. InsyaAllah admit jadi mudah je. Boleh. Okey, apa yang saya nak, apa yang saya minta, kamu buat ulang kaji. Recall Jangan lupa buat recall. Apa yang kita belajar tadi. Guna je contoh-contoh yang kita dah buat. Ataupun cuba buat juga soalan-soalan mudah. Faham Jangan ambil soalan exam lagi. Jangan, awak belum layak lagi. Soalan exam belum layak lagi. Kan? Tapi untuk index dengan lot dah boleh. Kan? Yang bawah-bawah tu dah boleh dah ambil soalan exam. Tak ada masalah. Okey, soalan ni jangan ambil soalan exam lagi. Nanti korang akan rasa sangat susah. Kamu belum habis belajar lagi. Belum habis menuntut lagi dah nak pergi lawan orang kan. Belum habis menuntut dah nak pergi berperang kan. Jangan. Itu menempah maut namanya. Boleh? Buat saja latihan yang asas tu. Macam latihan exercise 6 tu dah boleh? Muka surat 180 dah boleh buat? Okey. Ketua kosinus 180 boleh buat. Masalah yang melibatkan kosinus pun dah boleh. Kan luas tu tak apa, minggu depan kita cerita. Okey, masalah yang melibatkan sin pun boleh. Ini muka surat 174 dah banyak dah benda yang boleh. Boleh okey. Minggu depan kita akan cerita pasal dua benda. Yang pertama adalah pasal luas segitiga. Ada lagi formula yang kita nak kena belajar. Yang kedua adalah pasal ambiguous case. Okey, ambiguous case. Apa benda ambiguous case ni? Saya tak pernah jumpa, tak pernah dengar pun. Minggu depan kita cerita panjang pasal benda tu. Okey guys? Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, bagi thumbs je. Akmal ada soalan, Akmal? Beres, Fadilah beres. Kurotu Husna okey? Husna dapat sesuatu Husna? Okey Aisyah alright, beres? Okey, Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT kita dah selesai kelas kita pada malam ini. Okey, Husna tanya apa? Sir, kalau akhir dia sin atau cos, baru cari songsangan dia ya? Yes. Kalau dia nak cari sudut Husna. Kalau nak cari sudut, kalau dia bagi tu, kena songsang lah dulu. Baru dapat sudut dia. Boleh. Nanti praktis. Nanti praktis ya. Praktis beberapa soalan tu. InsyaAllah awak akan faham apa sebenarnya yang dikatakan sebagai songsangan tu. Boleh Faham Alright. Jadi kita tutup dulu kelas kita pada malam ini. Okay. Dengan tasbih kifarah dan suratul as. Saya harap apa yang saya share dapat kamu manfaatkan. Okay. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asrina al-insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa bis sabr. Riwayatnya amri wa hamdan. Okay, everybody, thank you very much for the class today. Okay, and thanks for all the cooperation. Very good cooperation with you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Assalamualaikum, bye-bye. Lama tak cakap orang putih